Kain tu macam mungkin tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Dia nampak muka makhluk ni tadi seakan-akan macam terbakar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Hanif Abdul Halim di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, 4 kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda semua, yang mana kisah-kisah ini dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ini diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Hayani. Hayani ni berasal daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Dan dia tinggal di sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Selatan. Dia bagi tahu dalam email, dia ni bekerja sebagai perawat. Perawat korang tahu jururawat lah. Perawat di sebuah hospital swasta yang boleh dikatakan besar dan juga terkenal lah di Jakarta Selatan. Dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia, yang mana pada waktu tu dia nak balik daripada kerja. Tempat hospital dia kerja ni ada 2 shift untuk perawat, yang mana shift pagi akan masuk seawal pukul 7 pagi. Shift malam pula akan masuk pada pukul 7 malam lah. Dan pada hari kejadian seram ni berlaku, dia ni bekerja pada shift pagi. Dia bergerak daripada rumah seawal 6.30 pagi dan kemudian bila sampai je ke hospital ni, dia tak tahu kenapa pada hari tu mungkin pasien ramai ataupun pesakit ramai, jadi parking kereta dan juga motor ni penuh tau. Jadi bila dia sampai, dia biasanya parking di parking motor, dia bawa motor skuter. Sampai je dekat hospital ni, dia nak parking lah motor kat tempat motor bahagian depan ni. Tapi parking motor pada waktu tu penuh dan dia pula kesuntukan masa. Dia nak kejar masa untuk punch card. Kalau dia lambat, dia akan dimarahi oleh penyelia dia lah. Jadi dia terus teringat, dekat bahagian belakang ada juga parking motor dan juga parking kereta. Tapi biasanya yang parking pekerja lah, bukanlah pesakit kan. So dia pun pusing, pergi terus kat belakang hospital ni dan kemudian dia parking. Bergegaslah dia masuk untuk punch card dan kemudian mulakan kerja. Okey, dia pun buat kerja daripada pagi sampailah ke, bukan malam lah, orang kata bila shift dia nak habis kan. Waktu tu jam pukul 6 lebih. Sampai je bawah, dia punch card dan kemudian dia akan pergi makan dengan kawan-kawan dia yang dah habis shift juga dengan dia dekat kantin hospital ni. Dia jenis tak suka bila balik baru nak masak, baru nak pergi keluar makan, dia malas. Sebab dia belum kahwin lagi dan dia tinggal rumah bujang. So dia nak balik ni hanya untuk mandi dan kemudian untuk rehat. Itu je. Jadi dia makan lebih-lebih kurang dan kemudian dia mulalah berjalan untuk pergi ke belakang hospital ni. Pada waktu tu orang kata langit ni dah mula gelap. Mungkin pukul 7 lebih dekat pukul 8 kot. Makan mungkin tak lama, betul tak? Jadi dia pun berjalan. Bila dia sampai je kat bahagian belakang hospital ni, dia tak tahu kenapa timbul perasaan yang tak sedap, macam seram-seram macam tu tau.
Dia pun tak tahu kenapa. Mungkinlah, okey, dia bagi tahu dalam email, di belakang hospital ni adalah tempat loading barang dan kemudian ada bilik jenazah. Sekiranya ada orang nak tuntut jenazah, akan pergi kat bahagian belakang hospital ni lah. Itu yang mungkinlah dia menambahkan lagi keseraman dia. Ada juga ambulan ataupun van jenazah ni yang orang kata diletakkan di bahagian belakang ni. So dia pun berjalan pergi ke arah motor dia. Waktu dia sampai je dekat motor, dia perasan, okey, di belakang hospital ni ada satu rumah, dia kata rumah sampah. Mungkin bangunan ataupun macam rumah kecil lah. Ada betul ada tong sampah. Kan biasanya kalau hospital ataupun rumah-rumah flat misalnya, mesti ada, betul tak? Mungkin rumah tu lah yang dimaksudkan. Sebelah rumah sampah ni, dia nampak ada seorang perawat yang berdiri di situ. Baju sama dengan dia. Jadi bila dia nampak, dia perhatikanlah ataupun dia tengoklah kan. Siapa yang duduk dekat belakang hospital ni, dah pukul berapa kan? Jadi dia pun tengok. Tengah-tengah dia tengok benda ni, timbul dalam kepala dia pada waktu tu, siapa yang berani berdiri dekat situ sebab situ gelap, dan apa yang dia buat dekat situ? Masa ni si Hayani ni dah mula rasa macam, oi, baik aku cepat-cepat lah. Dia pun buka seat motor dia, dia keluarkan helmet dan kemudian dipakai. Dia terus masukkan kunci, dia cubalah start motor dia ni. Tapi motor skuter, dia pula perempuan, dia tak pandai start pakai kaki kan. Dia start lah pakai starter ni. Dan starter motor dia ni bukan start terus hidup tau, kena start beberapa kali. Waktu dia start ni, dia kata dia nampak kelibat ataupun perawat ni tadi dah berubah bentuk. Daripada anak mata dia, dia nampak seolah-olah ada satu kain yang berwarna putih dan berambut panjang yang berdiri kat tempat perawat ni berdiri tadi. Bila motor dia hidup je, waktu ni dia dah takut lah. Jadi dia keluarkan motor dia dari parking secara mengundur. Okay? Waktu dia mengundur ni, dia nampak kain tu tadi terbang ke bahagian atas. Tapi semua ni berlaku, dia nampak daripada anak mata dia. Dia tak pandang lagi lah, sebab dia dah takut kan. Jadi dia nampak daripada anak mata ni, benda tu terbang ke atas, menyebabkan dia terus pulas motor dia, tinggalkan kawasan parking di belakang hospital ni. Sampai saja kat tempat guard, dia berhenti sebab ada guard kat situ kan. Dia berhenti dan kemudian dia menangis atas motor sebab dia terlampau takut. Dan kemudian bila dah menangis, security guard ni tanyalah kenapa, bagi air apa semua kan. Dia pun minum air. Dalam masa yang sama, dia tengah minum air ni, dia perhati tau dekat atas, ada tak kelibat yang dia nampak tadi. Tapi tak ada lah. So dia minum. Bila dia dah macam okey sikit lah, dah reda, barulah dia naik motor balik, bertolak balik ke rumah. Ini adalah salah satu pengalaman seram dia yang dia tak dapat lupakan sehingga ke hari ini, sebab berlakunya pada dia seorang. Pada waktu tu dia seorang-seorang. Dah lah, dia perempuan pula tu, belakang hospital lah. Jadi memanglah dia takut kan. Sebagai seorang perawat, memang ada kisah-kisah seram yang berlaku di dalam hospital. Tapi kebiasaannya gangguan-gangguan tu berlaku pada dia secara beramai-ramai, ataupun ada kawan lah, mungkin berdua, mungkin bertiga. Jadi tak adalah takut sangat. Bila pada waktu tu dia seorang-seorang, itu yang menyebabkan dia lagi takut tu, sampaikan dia menangis atas motor. Bila dia balik ke rumah, tak ada apa-apa lagi lah, gangguan apa semua tak ada. Dia pun mandi dan kemudian dia berehat lah macam biasa. Esok tu dia tak kerja sebab dia cakap dia macam kurang sihat, mungkin demam, terkejut pun. Jadi dia pun sambunglah kerja mungkin hari-hari yang berikutnya. Jadi itulah kisah seram yang dikongsikan ataupun pengalaman seram yang dialami oleh Hayani. Kisah seram kita yang kedua ni pula, pada saya lah, tak kurang seramnya. Kisah ini berlakunya kepada seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Izul. Izul bagi tahu dia nak berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia berada di rumah makcik dia.
ataupun digelar dalam email sebagai Mak Su. Rumah Mak Su dia ni terletak di Ulu Tiram di Johor. Okey, Mak Su dia ni pada waktu tu baru dapat tahu yang dia ni pregnant. Anak yang pertama, maknanya awal-awal pregnant lah. So bila maknya si Izul ni dapat tahu, dia nak pergi tengok lah adik dia, betul tak? Si Izul ni lah yang kena bawa kereta. So Izul ni bawa sampai ke rumah Mak Su dia ni dah malam waktu tu. Mungkin dalam pukul 8 macam tu kot. Jadi bila dia sampai je rumah Mak Su dia ni, dia masuk je, dia tengok Mak Su dia dalam rumah waktu tu seorang. So dia tanyalah dengan Mak Su dia, mana Pak Su? Pak Su mana kan? So Mak Su dia jawab, Pak Su hari ni kerja malam shift. Sebab Pak Su dia ni dia bagi tahu dalam email kerja kilang. So okey lah. Dia kata, kerja malam habis Mak Su seorang lah kat rumah. Yelah seorang lah. Dengan siapa lagi dia cakap macam tu kan. So maknya si Izul ni bagi tahu dekat Izul lah yang mana malam ni kita tidur rumah Mak Su lah, kita teman Mak Su sampai besok pagi Pak Su dia balik, dia orang balik lah kan. Si Izul ni tak ada masalah lah, okey je, dia pun tak ada plan apa-apa besok. Dia pun tidur, nak plan lah untuk tidur kat rumah Mak Su dia ni. Okey, mak dia mulalah duduk dengan Mak Su dia berbual yang si Izul ni pula tengah tengok TV. Tengah-tengah dia tengok TV, dia terdengar yang Mak Su dia ni cakap, Mak Su dia nak makan sangat buah asam. Jadi mungkin buah mangga kot, mangga hijau masam tu kan. Mak si Izul ni cakap, alah tak cakap, tahu tadi cari, dia cakap macam tu kan. Tak apalah kak, dia kata tak apa, orang dah WhatsApp dah dekat ni kan suami dia lah. Tapi suami dia balik besok pagi, so besok pagi lah kot baru dia dapat. Yang si Izul ni sambil tengok TV dia kata, sian makcik aku nak makan buah asam tak dapat kan. Mana pula nak cari buah asam malam-malam ni, dia cakap macam tu. Dia pun tengok TV. Tiba-tiba waktu Mak Su dia tengah berbual ni, jam waktu tu pukul 10 lebih dekat pukul 11. So Mak Su dia bangun daripada tempat duduk, pergi ke tempat gantung kunci, ambil kunci, dia nak keluar daripada rumah. Menyebabkan mak si Izul ni cakap lah dengan adik dia, kau nak pergi mana? Dia cakap macam tu. Nak kunci pagar lah, dia kata kan, mana ada orang lagi nak masuk. Tak payah Zul, kau pergi kunci pagar luar tu, cakap macam tu. So Izul ni pun okey lah. Dia pun bangun, main lah Mak Su, biar saya yang kunci. Betul ke? Boleh? Alah boleh, pergilah Mak Su pergi duduk. Dia pun keluar, pergi ke pintu pagar depan sebab Mak Su dia ni duduk rumah taman. Jadi ada pagar depan. Dia pergi kat belakang kereta, dia baru nak kunci, dia nampak kat depan rumah Mak Su dia ada satu pokok besar tau. Dia kata, ini pokok apa ni? Tapi pokok tu macam tersorok sikit lah. Dia kata, pokok apa ni? Tak pokok mangga, dia kata macam tu kan. Dia pun keluar daripada pagar, lintas jalan menuju ke pokok ni tadi. Dia nampak lah dia buah mangga dia kan, hijau-hijau tu. So dia kata, ni kan buah asam. Nak kena cari something ni. Dia pun pergi masuk dalam rumah Mak Su dia carilah pengait ke apa-apa yang boleh dia ambil buah tu, sebab buah tu agak tinggi juga. Dia nampak lah macam pengait, orang kata macam pengait apa macam pengait sampah tu kot, ataupun pengait daun kering tu kan. Dia pun ambil, bawa pergi ke pokok tu. Dia pun capai, dapatlah satu. Bila satu dah jatuh, dia cari lagi. Sambil tu mata dia melilau tengok dekat atas pokok ni. Tiba-tiba tengah dia mencari ni, dia nampak betul-betul dekat atas pokok tau, macam dekat dahan tu. Dahan tu kecil je dia kata, tapi ada satu kain yang macam tergantung dekat situ. Menyebabkan si Izul ni pandang, kain apa tu, dia kata macam tu kan. Berhati, masa tu dia pegang pengait ni lah. Daripada dia cari buah tadi, dia dah nampak kain tu, dia dah mula pandang kain tu pula. Apa benda ni kan, dia kata tu. Tiba-tiba waktu dia tengah tengok ke arah kain ni, kain tu macam mungkin tergantung kan, tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Cuba korang bayangkan. Izul ni cakap dia nampak tau, muka dia tak berapa nampak lah, tapi dia nampak mata yang merah, lepas tu ada rambut yang menjurai, tengok ke arah bawah, ke dia ni. Menyebabkan dia lari waktu tu, masuk dalam rumah. Yang kemudian dia cakap dengan mak dia, Mak, dia cakap macam tu kan, dekat depan tu kan, dia kata, dia baru nak cakap ni, dia macam nak cakap tegak-gagap ni. Mak dia kata, Konda kenapa, dia cakap macam tu kan. So Izul ni dah mula macam
Takut tau, dia takut nak keluar rumah. Lepas tu Mak Izzuddin cakap lah dengan dia, kau dah kunci pagar belum? Belum, dia kata. Kenapa tak kunci? Daripada tadi lama-lama kau buat apa? Dia cakap macam tu. Mak teman orang sekejap mak. Biar orang kunci pagar luar. Kenapa malam ni tiba-tiba kau penakut ni? Tak apa. Jomlah mak, temanlah mak, dia kata. Okey lah, mak dia pun teman. Dia pun keluar, dia kunci pagar, dan kemudian dia masuk dalam rumah. Malam tu dia tidur dekat ruang tamu, dia kata. Waktu dia tengah tidur ni, badan dia menggigil-gigil. Rupanya besok pagi tu, mak dia pegang badan dia. Panas badan kau ni Zul. Besok pagi tu dia terus pergi klinik. Pergi klinik, dapat ubat dia biasa lah kan. Lepas tu dia pun cerita dekat mak dia. Sebenarnya dia berniat baik lah. Dia nak carikan buah mangga untuk Masu dia ni. Hari dah ternampak pula benda tu bertinggi atas pokok mangga tu, menyebabkan dia lari masuk dalam rumah. Baru mak dia faham. Kesian kau sebab dia niat dia nak carikan buah asam kan. So okey lah, kisah tu pun habis kat situ je. Tak ada lagi lah gangguan lepas tu, tak ada lagi. Cuma nasib dia tak baik lah kan. Dia nak tolong makcik dia cari buah mangga tu. Tiba-tiba ternampak pula benda tu atas pokok bertinggi. Dah lah bertinggi satu hal, tengok dia pula dekat bawah. Jadi itulah kisah seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Izzul. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Kisah ini dikongsikan oleh seorang pengirim kita yang bernama Azman. Azman bagi tahu dia nak berkongsi satu pengalaman seram dia, yang mana kisah ni pada dia sangatlah pelik, menyeramkan, dan dia tak dapat lupakan sehinggalah ke hari ni. Kisah ni berlaku dalam tahun 2016, dia tulis dalam email. Pada waktu tu dia baru saja pulang daripada kampung dia yang terletak di negeri Perak. Rumah dia dekat Selayang, Selangor. Masa tu cuti panjang lah, mungkin bulan 12 kot. Dia pun balik daripada Perak ni, kereta agak banyak. Tapi tak adalah gangguan pelik, tak ada. Cuma kereta banyak, jadi bila dia sampai rumah ni agak lewat. Mungkin tengah malam macam tu. Dia sampai je dekat depan rumah dia, macam biasalah, dia akan buka pagar kan, parking kereta dekat dalam porch lah, ataupun tempat parking kereta ni. Lepas tu dia keluar daripada kereta. Disebabkan anak dia tidur, dia terus pergi dekat pintu rumah, buka, orang kata mangga, buka pintu dan kemudian buka kipas. Dia pun masuk dalam kereta. Dia cakap dengan isteri dia, dah pergi turun, cakap, awak tu cuci kaki. Okey. Isteri dia pun keluar daripada kereta, teruslah masuk dalam rumah. Yang si Azman ni pula, dia tutup pintu kereta isteri dia padam enjin, dan kemudian dia terus keluar pergi dekat bahagian pintu pagar ni. Dia nak tutup lah sebab dia nak kunci. Dia tutup je, dia perasan yang rumah jiran dia yang berada di sebelah ni terang menderang tau. Bahagian bawah dia rumah 2 tingkat, bahagian bawah ni terang. Lepas tu sliding ni terbuka sikit, dia punya pintu rumah pula terbuka luas. So dia terfikir, mungkinlah saudara mara jiran dia ni, si Mamat ni datang. Okey lah, dia buat tak tahu. Dia tutup pagar, dia pun kunci, dia buka lah boot kereta dia. Okey. Dia pun keluarkan beg baju yang dia bawa. Tengah dia keluarkan beg ni, dia nampak dekat tingkap bilik utama yang berada di bahagian atas rumah jiran dia, ada dia kata isteri jiran dia yang bernama Ica. Ica ni sedang tengok ke luar tingkap. Sambil tu dia tengah tengok macam tu kan. So si Azman ni rasa macam, Ica ni tengok aku ke, dia cakap tu kan. Ica, dia kata, kau buat apa ni sampai malam ni tak tidur ni? Dia cakap macam tu kan. Macam nak tegur lah jiran dia ni. Yang si Ica ni tengok je, dia senyum. Lepas tu terus dia macam masuk balik lah daripada dia tak ada lagi lah dekat tingkap ni. Dia tengok, lepas tu dia terus masuk. Bilik tu gelap tau. Maknanya bahagian atas gelap, bawah terang.
So si Azman ni pun okey lah, buat tak tahu je. Dia keluar comeback. Lepas tu dia dengar tau, dekat rumah jiran dia ni macam ada suara budak-budak menangis tau. Nangis kan. Apa yang ada dekat rumah jiran dia ni? Tak apa. Okay. Dia pun angkat beg. Baru dia nak jalan, dia nampak ada 2-3 orang lelaki yang keluar daripada rumah si Mamat ni ataupun jiran dia ni. Keluar daripada rumah ni. Dan dia pun nampak, bang, rupanya jiran dia juga satu lorong. Dia pun tengok, bang, kau daripada mana? Dia pun salam jiran dia kan. Saya bawa sampai ni lah, daripada kampung dia tu. Ada apa ni? Ni lah, isteri si Mamat meninggal. Dia kata macam tu. Hah? Terkejut dia. Meninggal? Bila meninggal? Tadi baru ni lah, pukul 10 lebih tadi. Meninggal sebab apa? Tahu dengar macam serangan jantung je kat yang tu. Biar betul bang dia cakap yang tu. Ya. Lepas tu nampak lah Mamat ni keluar daripada rumah. Mamat dia keluar menangis-nangis lah. Isteri kan, menangis-nangis dia. Lepas tu adalah jiran-jiran lain yang peluk-peluk suami dia kan. Dia macam terkejut tau. Azman ni macam tak percaya dengan apa yang dia dengar. Kalau si yang meninggal tu isteri si Mamat ni ataupun Ica tu, habis siapa yang dia nampak tadi? Siapa yang dia nampak dekat tingkap atas tadi? Dia pun terus masuk dalam, bagi tahu isteri dia. Yang mana inilah jiran meninggal kan. Teruslah isteri dia tu pakai tudung balik. Lepas tu anak dia tengah tidur kat atas tau. Dia pun terus keluar, buka pagar, pergilah rumah jiran dia ni. Peluklah anak-anak dia semua. Anak dia masa tu ada 2 orang. Anak si Mamat dia lah dengan isteri dia, arwah isteri dia. So yang si Azman ni peluk si Mamat ni. Dan kemudian dia masuk dalam lah. Dia nampak lah yang si Ica ni dah terbaring lah kan. Lepas tu ada kain batik atas dia. Dia tengok muka Ica ni, dia kata dia tak percaya tau. Aku baru je nampak Ica ni tadi kan. Macam mana pula macam mana Ica ni boleh ada dekat atas sedangkan Ica ni dah meninggal pukul 10 lebih tadi. Mana dia sampai pun dah dekat pukul 11 mungkin kan, 11 lebih. Kat situ lah baru si Azman ni rasa macam, tak tahu lah, dia sampai sekarang dia kata dia tak pernah cerita lah dekat isteri dia, tapi dia kongsikan dengan sembang kopi. Sampai sekarang dia terfikir, seram tu ada. Dia kata dia terfikir tu macam seram, tapi dia pelik pun dia. Habis macam mana aku boleh nampak Ica ni ada kat atas kan? Kalau difikirkan betul-betul lah, siapa lah kan, mungkin jelmaan lah, jin lah kan. Takkan roh Ica pula betul. Mungkin jelmaan si Ica ni, ataupun orang kata apa, Ifrit apa yang satu lagi, Korin Ifrit pula. Ifrit lagi Korin si Ica ni. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Encik Azman. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dikongsikan oleh seorang pengirim kita yang bernama Emma. Emma ni tinggal di Selangor tau. Tapi secara exactly dia tak bagi tahu lah. Dia just cakap kat Selangor je. Dan dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia, yang mana pada waktu itu dia diganggu di sebuah RNR Lebuh Pantai Timur. Nama RNR dia tak tulis dalam email lah. Direct terus kepada kisah. Yang pada malam tu, dalam pukul 8 lebih macam tu, suami dia baru saja balik daripada kerja. Dia pula baru selesai masak untuk makan malam. Lepas je suami dia mandi, dia pun makanlah dengan suami dan juga anak-anak dia. Waktu dia tengah makan, dia dapat satu panggilan telefon. So dia kata, sekejap bang, telefon bunyi. Dia kata macam tu. Dia pun pergi kat telefon, dia angkat. Dia tengok rupanya mak dia. Mak dia call, yang mana mak dia bagi tahu abang ngah dia ataupun abang dia yang nombor 2 terlibat dalam satu kemalangan jalan raya
sewaktu balik daripada kerja. Dan sekarang ni diwardedkan ataupun dah masuk dekat hospital Kuala Terengganu. So bila si Emma ni dengar, terkejutlah dia kan. So dia pun okey, berbual dengan mak dia lebih-lebih kurang. Dia pun tutup telefon. Masa ni suami dia dah tengok si Emma ni lah. Dia cakap dengan suami dia, "Bang," dia kata, "ni abang lah, accident." Dia kata macam tu. "Accident? Kat mana?" "Dekat ni lah, dia balik daripada kerja, accident." "Habis sekarang kat mana? Macam mana dia?" "Sekarang macam mana tak tahu, tapi dia sekarang dekat hospital Kuala Terengganu. Mungkin teruk lah kot, mak baru bagi tahu. Habis tu awak nak balik?" Dia cakap macam tu. "Boleh bang, saya nak tengok abang lah," dia cakap tu. "Dah, awak pergi kemas baju," suami dia cakap. Okey. Dia pun naik atas kemas baju, suami dia settlekan anak dia. Lepas tu pinggan-pinggan semualah. Selesai semua, dah siap kemas baju, diorang pun keluar, naik kereta, mulakan perjalanan malam tu juga. Masa tu dah agak lewat lah sebab dia dah makan apa semua kan. Dia pun mulakan perjalanan daripada Selangor menuju ke Kuala Terengganu. Itu yang dia lalu LPT ni. Okay, dalam perjalanan dia pun penat agaknya. Jadi dia tertidur dalam kereta. Yang suami ni drive. Tiba-tiba sampai R&R yang dimaksudkan ni, suami dia berhenti. Sebab suami dia nak smoking. Suami dia balik pada kerja kot, penat kan. Suami dia berhenti, beli air. Lepas tu dia duduk luar smoking. Yang si Emma ni tersedar daripada tidur. Kemudian dia keluar daripada kereta. "Bang," dia kata, "kenapa berhenti kat sini?" "Kejap lah, saya penat. Saya nak ambil angin sekejap, boleh?" Boleh. "Abang tak ni sebelum ni abang dah berhenti?" "Tak ada, ni baru kita berhenti je." Itu pun dekat R&R ni tak ada stesen minyak tau. Dia macam R&R kecil lah. Ada surau, ada orang jual-jual sikit, macam tu je. Lepas tu tandas. So si Emma ni baru teringat yang dia ni belum solat isyak lagi. So dia cakap dengan suami dia, "Bang, saya nak pergi surau kejap boleh?" "Awak nak buat apa?" "Saya nak solat isyak lah, saya tak solat lagi." "Oh iya ke?" "Telekong bawa?" Ada dalam beg." Dia pun pergi ke belakang. Anak-anak dia tidur tau dalam kereta. Dia pergi dekat bonnet ni. Dia buka beg dia ambil lah telekong dengan dia punya sejadah. Dan kemudian dia teruslah berjalan pergi ke surau R&R dia ni lah. Bila masuk dekat dalam surau, dia kata, yelah waktu tu dah tengah malam ataupun pukul 11 itu, mana ada orang sangat kan, kurang. Jadi bila dia masuk dalam surau, dia kata dia hanya nampak ada seorang perempuan yang sedang solat. So okey lah, dia pun ambil uduk kan. Lepas tu dia pakai telekong, dia mulalah solat. Dia solat lah. Dia kata dia tak solat belakang perempuan ni, dia solat tepi. Okay, dia pun mulakan solat. Allahu Akbar. Dia solat. Waktu dia tengah solat, lepas tu dia sujud. Dia rukuk, dia sujud. Dan kemudian dia bangun balik. Waktu dia tengah duduk antara dua sujud. Maknanya tahiyat awal lah. Tengah dia solat ni, dia solat pandang ke arah orang kata tempat sujud ni. Tapi anak mata dia nampak perempuan yang bertelekung di sebelah dia ni tengah solat, tapi kepala pandang dia. Sedap. Korang dapat bayangkan tak? Maknanya daripada anak mata dia nampak macam orang yang sebelah dia ni tengah tengok dia tu. Tapi tengah solat tau waktu tu. So si Emma ni pada mulanya okey je. Tapi bila dia lama-lama kan, pasal mana tengok aku lama ni, dia pun pejam mata, dia pun solat je. Lepas tu dia bangun dia antara dua sujud. Dia bangun daripada tahiyat awal, ni. Dia teruskan solat lagi. Yang perempuan ni still lagi duduk tau. Perempuan yang sebelah dia ni. Okay, dia pun sujud. Sampailah tahiyat. Bangun daripada untuk tahiyat akhir. Bangun daripada sujud tu, dia kata sebelah dia dah tak ada orang dah. Mungkin perempuan tu dah bangun dah kot. So okey, tak apa. Dia pun solat, dia habiskan solat. Lepas tu dia berdoa dan kemudian dia teruslah buka telekung, lipat sejadah, apa semua kan. Okay. Dia pun keluarlah menuju ke tempat nak pakai slipper ni. Dia ada tempat buka slipper kan. Jadi bila dia nak pakai slipper, dia akan pandang tau dekat ruang solat ni tadi. Jadi waktu dia nak pakai slipper, dia nampak lagi sekali perempuan yang tadi tak ada, yang pakai telekong tadi tu, sedang duduk macam tengah solat tu. Tapi kali ni kepala dia menghala ke belakang, sedang pandang ke belakang 360 darjah. Pandang dia.
Yang membuatkan Emon ni terus pengsan dekat situ. Dia terjerit, lepas tu dia terus pengsan dekat situ. Dia nampak muka makhluk ni tadi seakan-akan macam terbakar. Tahu tak? Kulitnya ada hitam, lepas tu ada merah-merah macam tu. Tengok. Jadi bila dia dah nampak tu tadi, macam saya cakap tadi lah, dia terjerit, lepas tu dia terus pengsan dekat situ. Kemudian bila dia sedar balik, ada beberapa orang lah yang tolong tepuk-tepuk pipi dia. Mungkin terdengar dia jerit kot tu yang orang masuk kan. Bila masuk tengok dia tengah terbaring pengsan. Lepas tu suami dia pun datang. Suami dia tanya kenapa. Dia tengok dekat tempat solat tu, dia kata dah tak ada dah. Dah tak ada apa-apa lah. Tak nampak ada apa-apa entiti ke, tak ada. So dia pun dipapah oleh suami dia, si Emma ni, masuk dalam kereta. Kemudian dia hanya baring tu kan. Dia pejam je mata dia. Lepas tu si suami Emma ni pun start kereta, undur, sambung balik perjalanan. Dan kemudian dia ada berhenti satu lagi R&R. Lepas tu baru sampai Terengganu. Gangguan itu berlaku satu malam je lah, yang mana waktu dia tengah nak solat Isyak ni. Tapi dia kata part yang dia rasa sangat menyeramkan adalah waktu dia tengah solat tu. Benda tu tengok dia, tapi dia tak boleh nak pandang sebab dia tengah solat kan. Yang kedua pula, waktu dia nak pakai slipper, dia nampak benda tu tengah solat pandang ke depan, tapi kepala menghala ke belakang. Dah sasar lah itu bukan manusia. Dan muka dia pula teruk macam tu. Siapa tak terkejut, betul tak? Dia pula mesti masa tu dia seorang-seorang. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Emma. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya storykan dekat anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram yang anda sudi berkongsi dengan saya, bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram seperti biasa di ruangan description dekat bawah. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton video ni daripada mula sampai ke hujung ni. Saya sangat hargai. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Yang mana yang baru dalam channel ni, saya ucapkan selamat datang lagi sekali. Dan sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda suka dengan kisah-kisah seram yang saya storykan dekat anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Itu sajalah daripada saya. Hati-hati ketika memandu sekiranya anda pergi ke mana-mana. Pastikan diri anda dalam, orang kata apa, situasi yang, keadaan yang selamat sentiasa. Banyakkan minum air, musim-musim panas ni kan, stroke harbor apa semua. Kita jumpa lagi lah di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.